Assalamualaikum. Saya sedang preparation. InsyaAllah kita akan mula sikit lagi. Sihat semua? Nah, ini Ramadan ke berapa? Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, Abang Syaril, khabar? Sihat bang? Dah cengkung. Kau sihat bang? Lama tak jumpa Last jumpa masa saya balik ke Sarawak. Masa tu baru hot dengan abang langgar harimau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua kawan-kawan saya di media sosial. InsyaAllah pagi ni saya ceritalah, nak kata cerita, just sharing lah. Saya buat pasal saya journey untuk dalam darian, okay. Dan sebenarnya saya pun tak apa nak just sharing je lah. Saya bermula sebenarnya background saya masa sekolah atau sekolah menengah, sekolah menengah saya aktif dengan track and field. Lepas habis sekolah saya pencit, tak buat apa-apa. Lepas 2-3 tahun saya, pada tahun 1998 saya aktif dengan backpackers. Saya aktif lebih kurang 3 tahun lebih. Lepas tu saya gantung semua. Lepas tu saya balik daripada US. Saya tak ada apa-apa sangat. Balik pada UK tu sebab saya ada bawa 2 basikal. Orang kata beli basikal dari UK bawa balik tapi tak kayuh. So saya pun kayuh 2 basikal. Saya pun dapat kayuh basikal. InsyaAllah saya akan cerita pasal basikal. Lepas dan pada tahun 2016 kawan saya atau tu classmate saya masa college, masa high school tu, Azlin, dengan suami dia Khairil datang ke Kuching. Assalamualaikum Fazli, khabar Farid? Datang ke Kuching untuk join Kuching Marathon. Masa tu pertama kali saya jumpa dia lepas habis last form 5. Dia kata dia nak bawa kawan-kawan running dia daripada SAC. Saya kata bawa lah kan, kawan nak datang. Saya kata awak lebih kurang datang tu dalam 12 ke 16 orang lah. Lepas tu dia ada cerita pasal nama Edan Shah. Itu coach Edan Shah. Saya pun tak kenal dan saya tak tahu. Masa tu saya betul-betul tak tahu apa itu dunia running ataupun dunia larian di Malaysia. Saya pun tak tahu dan saya kata okey, setuju. Dan pagi tu saya buat preparation lah, masak sikit. Lepas tu saya bawa beli mi kolok dan pukul 11, rasanya 11 ke 12 dia Azlin datang. Dan pertama kali lah saya jumpa the small community running di Malaysia, iaitu Coach Edan Shah. Lepas tu dengan manager Miss Jolin dan beberapa lagi Kak Rol, ramai lah. Dan masa tu saya pun hanya join, kawan datang saya layan dan new friend kan. So kat situ dia orang cerita, Jasmine kenapa tak nak try berlari tak? Saya kata tak berminat. Lepas tu kata Azlin kata, kamu nak Jas, dulu kau aktif juga buat track and field. Saya tak suka lah sebab masa tu badan saya agak besar sebab dah stop. Masa tu lah saya join event Sematan, Kuching Sematan 99 tak silap saya, 99 km. Itu last event saya masuk dekat ni. Dan saya lihat memang best lah sonok. Semua datang rumah pakai finisher T. Finisher T21 half marathon dengan full marathon 42. Dan behind them on the camera macam ni. Okay. Lepas tu saya pun okey lah, saya berbual dengan dia berbual dengan tu, berbual cerita pasal basikal, pasal dunia berkali basikal dan berlari.
Dan dia cerita best, ada yang pergi, ada plan nak buat 6 major marathon, itu Boston, Chicago, Tokyo, Berlin. Saya pun tumpang gembira kan, sebab dia orang buat. Dan ada seorang tu, ada abang tu, dia buat basikal dengan lari juga. Saya, wah best ni dengar. Okay. Lepas tu dia orang cerita campur, mix, berbalak agak campur. So okay. Saya pun, dia orang balik, saya pun cari lah siapa itu Edan Shah. Rupanya masa tu Edan Shah is a fastest marathon. Dia buat fastest marathon Malaysia marathoner. So memang sampai sekarang saya still follow dia. Dan one of the saya suka dia tagline Day to Dream. Dan saya follow dia, dan juga saya pernah ada sekali dua saya join dia punya workshop. Dan dia pun adalah salah satu ikon ataupun coach yang saya selalu follow dan ingin try. Kalau dapat peluang, saya akan cuba join dia punya workshop. Okay, back pada tu. Pada tahun 2000, saya tak pernah apa-apa, dan saya pernah, lepas tu saya nak cari apa yang saya nak cuba, nak cabar diri saya. Lepas tu saya kata, why not saya cuba larian. Dengan bangganya, dengan confident ni, saya daftar first event. Selama ni saya tak pernah daftar event apa-apa untuk larian. Saya pun daftar event Kuching Marathon. Kuching Marathon biasanya Aisyah. Hi. Hi everyone. Aisyah, anak bongsu saya yang kerap ikut kacau saya. Saya nak gatak. Okay, saya pun daftarlah half marathon 21 km pada 2017 pada bulan 8, Kuching Marathon. Masa tu saya dengan confident lah saya boleh buat. Sebab masa tu saya kata pada 2017 tu, tak silap saya ada masuk Powerman bulan 3. Saya ada buat Powerman short distance ataupun sprinter distance 5.35. So saya kata boleh buat ni. Saya kira congak tambah mana-mana, saya rasa boleh. Lepas tu saya pun daftar. Saya tak buat apa-apa pun persiapan. Saya kata lari je pun 21. Habis, alhamdulillah. Tak habis, stop. Maknanya saya jenis situlah kan, tak nak buat lagi lah, katanya macam tu. So saya buat lah. Lepas habis full Powerman bulan 3 tu, saya still stop. Tak buat apa-apa event. Tak, ada beberapa event duathlon masa saya join. Lepas Powerman di Putrajaya. Lepas tu saya join Bintulu International Duathlon. Tu pun 5.35. Last bulan sebelah lepas tu saya join Kuching Duathlon, tak salah saya. Pun sama juga distance 5 ke 7, 47. Dan confident dengan 3 event duathlon ni, saya boleh habiskan Kuching Marathon half marathon lah. Lepas tu tiba-tiba pada bulan 6-7 saya dah agak gelabah ataupun panic attack datang. Sebab saya tak buat apa-apa. Dan saya fikir, boleh ke saya habis 21 km. Dan masa tu terus terang saya cakap, saya tak ingin tahu flag off ataupun saya flag off pada pukul berapa. Dan tak tahu pukul berapa habis ataupun cut off time dia berapa. Saya tak tahu. Saya pun masa tu saya kata kena training juga. Kena training. Saya pun training. Saya training pun bukanlah training macam sekarang ataupun masa tahun lepas. Saya training bermula, saya bermula depan rumah. Depan rumah saya ada tiang elektrik. Tiang elektrik ni saya buat lari, bukan lari. Saya tak pernah, pada mulanya saya tak berlari langsung. Saya hanya berjalan. Pakai baju tikota saya berjalan je. Tiang ke tiang, tiang ke tiang. Tiap-tiap hari saya, tiap malam ataupun tiap hari saya akan ambil masa 15 minit. Saya akan berjalan je. Itu saya training dekat 2 minggu, 3 minggu. Dan saya buat activities kan masa saya buat duathlon juga. Itulah permulaan dia. Lepas tu saya akan up. Daripada tiang ke tiang, saya buat 1 km. Saya cuba cari 1 km berapa pusing loop tiang tu, saya akan buat. Saya pun buat, lepas dah buat 1 km, saya cuba up lagi saya punya distance kepada 2 km. Masa tu saya belum berlari lagi, saya masih berjalan. Lepas tu saya kata, masa tu saya install apps
Strava untuk rakam saya distance rekod saya berlari. Sebenarnya berlari pun berjalan. Saya rekod. Lepas tu saya nampak distance saya masih sama. Lepas tu saya try lari-lari anak. Maknanya saya lari sikit, jalan banyak. Lari-lari anak lah. Saya cuba juga. Sampailah saya kata, okay, saya nak cuba run anak-anak. Slow jog lah. Masa tu lepas 4 minggu kot ke 5 minggu. Maknanya saya ada lagi balance lebih kurang 3 minggu ke 4 minggu untuk Kuching Marathon untuk 2017 tu. So saya pun buat lah. Lepas tu saya pun gamble. Saya pergi ke hantar wife saya pergi ke Unimas. Saya pun cuba lari dalam Unimas. Buat loop Tasik tu. Masa tu azab. Betul-betul azab. Sebab loop tu lebih kurang 5 km. Saya dapat habiskan dalam masa 1 jam lebih. Dekat 1 jam 20, 1 jam. Saya pun termenung. Wow, boleh ke saya habis boleh ke saya habis 21 km ni. Dan saya pun think positif. Saya think positif. So saya keep berlari. Walaupun saya tak ada buat LSD ke apa-apa yang orang cakap untuk dunia running kan. Term ready, training satu hari kena minimum setengah jam. Saya tak ada. Masa tu saya betul-betul zero untuk dunia larian ataupun training. Saya hentam kromo, kata hentam je, lari je. Okay. Dan akhirnya pada, saya pun tak ingat berapa jam. Saya cuba tengok, cuba. Tak silap saya, Kuching Marathon ni dia setiap bulan 8 dan jatuh pada bulan kelahiran saya. Dan saya lahir pada 11 Ogos dan biasanya dia akan jatuh pada 13, tengok pada minggu kedua bulan tu. Dan pada tu saya target saya nak habis. Dan sebagai saya hadiah birthday saya lah, personal reward. Dan saya pun berlari lah. Dan paling best yang satu kesilapan yang saya buat juga pada masa tu, saya beli kasut warna orange Kayano 20 special anniversary edition. Saya pun beli, saya pakai pada event tu. Dan masa tu gap untuk tu lebih kurang 2 minggu. Dan saya tak cukup mileage untuk lembutkan tapak tu. Dan saya pakai semangat kan. Semangat kasut baru. Saya pun berlari lah. Berlari. Pada tu memang saya rasa menyesal dan kenapa saya ambil. Dan saya berlari sampailah akhirnya saya dapat juga habis 21 km. Dan ni dia punya finishing medal. Ini yang pertama saya. Lepas tu lepas ni saya termenung dan saya rasa ya Allah kenapa saya buat. Dan saya ni time masa tu 3 jam 50 minit ke berapa minit dah. Memang out lah. Tapi yang paling best saya dapat yang ni lah. Dapat ni, wah, lepas tu saya kata tak nak lagi lah, cukup lah. Dan saya kata cukup. Tapi masalahnya saya pun lepas habis ni saya stop. Saya kasut pun simpan dalam kotak semua dan saya masuk gua. Lepas tu 2000 tap pada lepas selang seminggu Kuching Marathon pun keluar iklan untuk Kuching Marathon pada event pada 2018. Saya pun dengan confidentnya ambil dengan bangga, dengan tak fikir panjang, hanya kali 2 je. Saya pun ambil lah dan daftarlah full marathon pada Kuching Marathon pada 2018. Dan ni saya kata, okay, kita cuba buat apa yang format yang sama juga. Saya tak buat apa-apa. Pada ini yang first event saya. Ini event Powerman saya pada 2017. Pada 2018 saya masuk Powerman juga. Saya ambil klasik dan saya rasa saya boleh buat. Memang out juga. Be honest, saya buat masa tu memang hentam promo. Saya tak ada proper training ataupun proper betul-betul apa nak buat. Saya tak ada program training. Saya hentam promo. Pada saya hentam promo ni memang tak sesuai ataupun saya katakan tak galak lah. Boleh buat tapi too risky untuk kita, terutama injury. Sebab masa habis Kuching Marathon ni, half marathon ni, saya dapat melecet di kaki
kanan dan kiri saya dekat tepi ni, kat kaki, kat tepi sini melecet lebih kurang tebal ni. Besar ni, panjang lebih kurang panjang ni. Dekat seminggu lebih saya jalan mengangkang. So saya kata training, tak ada training proper memang tak betul. Okey, tapi biasalah manusia, saya pun tak percaya. Masa tu saya tak tahu apa macam mana nak buat proper training, dan saya tak ada ramai kenalan yang betul-betul concentrate on running. Mostly kawan-kawan saya, sebab saya background daripada cycling. So kat cycling saya dah tahu macam mana nak buat training, interval ke apa, berapa distance untuk habiskan kan. So saya kata, okay, saya tak tahu juga. Dah bulan 8, saya tulis kat kalender saya, bulan 8 2018 saya ada full marathon tu. Pada yang sama juga saya masuk juga Powerman dalam beberapa event half marathon untuk persiapan untuk Kuching Ultra ni, Kuching Marathon, full marathon. Saya buat sama juga, cuma saya tak buat pada awal tahun. Saya kata start bulan 8, event bulan 8, tetapi saya buat pada bulan 6 ke 5 saya tanya tu. Okey, saya buat, tapi saya buat bukan macam proper. Saya hanya buat suka-suka time mood. Rajin saya berlari, tak rajin berlari saya tak lari. Saya tak disiplinkan diri saya. So saya hanya ikut satu mulut kan. Pada awal 2017 tu saya berlari paling tinggi 3 km dan saya buat masuk event tu. So saya top up tiap-tiap hari, seminggu sekali saya akan cuba lari paling jauh 5 km. Daripada saya buat daripada bulan 6. Lepas tu puasa, saya stop, tak buat apa training. Lepas tu pada bulan raya makan selera pun tak buat apa down. Dan tiba-tiba dan saya kata, oh macam mana ni? Saya pun cuba try buat apa yang saya boleh buat lah. Mana saya boleh buat. Saya cuba berlari juga. Tapi saya tak berlari macam berlari betul. Saya back pada zero balik, iaitu berjalan. Berjalan. Lepas berjalan saya kata, lepas berjalan saya cuba berlari. Bukan berlari betul, berlari anak-anak. Itu saya ada jumpa saya join pada sekali event larian dengan kenalan daripada Kuching. Masa tu dia Abang Haideh dengan Abang Jo. Kita orang dengan Syah lari dekat Kuching, saya ikut. Masa itulah saya tahu, saya dapat tips bagaimana nak try lari lah. Maksud saya jangan manjakan kita untuk berjalan, tetapi cuba lari tiang ke tiang. Okey, katakan saya cuba lari satu tiang, lepas tu 6 tiang tu saya berjalan. Jangan jalan laju, jalan perlahan, jalan laju lah, fast walk. Saya buat macam tu. Abang tu ajar, abang dia ajar. Dan saya guna tips tu untuk saya training saya untuk yang bulan 8 2018. Tetapi masa Kuching Cat City Marathon saya buat half marathon, saya habis. Masa pun tak berapa, lebih kurang 3 jam lebih, 3 jam 40, memang tak apa bagus sangat. Untuk orang yang casual runner, janji habis dapat finish t-shirt dengan medal. Best lah kan, tak ada apa-apa personal apa-apa. So saya pun training ke berlari. Saya banyak berlari, berjalan, fast walk, jalan, fast walk, lari, fast walk, lari, fast walk, lari. Itu yang saya buat tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari lah, setiap kali saya berlari. Saya cuba disiplinkan saya, dan masa tu saya paling maksimum saya berlari 5 km saja. Kawan kata tak cukup mileage untuk buat event full marathon. Saya kata, oh ya ke? Tak apalah, saya cuba je lah. So saya pun cuba, saya check mata tu, baru saya beli jam Garmin. So saya check saya weekly lebih kurang silau. Saya mileage weekly masa tu lebih kurang 20 km ke 25 km. Memang kalau kau berbual dengan kawan-kawan yang dah lama running ataupun yang dah lama join event, memang dia tekuk gila. Ataupun mileage tu memang tak cukup. Sebab mileage tu hanya
25 km per weekly. Kau nak lari 42 pada masa yang sama, pada satu masa. Memang tak cukup. Ramai yang kata tak cukup. Tak, saya kata tak cukup. Cukup lah, boleh ni saya kata. Tak boleh. Ramai berbual semua. 10 orang saya tanya, 10 tu kata gila. Ataupun memang kau buat ni memang gila lah. Lepas tu saya kata boleh. Saya kata keras dengan kepala lah. Lepas tu habis saya buat half marathon dekat Cat City. Cat City adalah lebih kurang gap antara Kuching Marathon dengan Cat City lebih kurang 1 jam. 1 bulan. So saya kata sebab saya kata persiapan saya dekat half marathon boleh bawa ke full marathon lah. Dan Cat City pada 2018 tu saya dapat habis dan masa saya buat 3 jam 40 minit tak silap saya. So saya target kali 2 kali 2 lebih kurang 7 jam ataupun 7 jam lebih. Memang tak cukup lah. Itu saya boleh. Terus saya kuatkan training itu untuk 2 sebulan tu saya tambah. Saya pun tambah buat lah daripada saya cuba lari. Tapi itulah badan masa tu masih besar atau berat lagi. Memang tak dapat. Saya ingin buat juga. Tapi it's a good pengalaman lah. Sebab kadang-kadang kita ni nak ego tinggi. Kadang kita cuba lawan jugalah. So akhirnya pada bulan 8 saya join dengan satu VR event, VR run dengan Beep. Masa tu ada challenge 1963 challenge. Ikut team lah. Saya pun masa tu saya ternampak satu ikon team ikon orang bawa chef yang bawa dulang. Dan tak silap saya masa tu saya pun suka memasak masa tu. Saya sign up untuk group tu ataupun team tu, iaitu team Marathon Baker. Saya join team Marathon Baker punya event, VR event. Kat situlah yang saya dapat boosterkan sikit saya punya mileage training. Sebab masa tu kita diperlukan untuk minimum run untuk 1 bulan lebih kurang 16 km. Saya rasa cukup, saya boleh buat lah kan. Tetapi dalam group tu, tiap-tiap hari dia orang posting mileage dia orang. So saya pun masa bulan tu saya pun excited. Sebab dia orang berlari kan, saya pun cuba nak dapatkan mileage tinggi juga kan. Dia pun dapatlah buat dalam 300 ke 200 lebih mileage pada bulan event tu. Dan back kepada Kuching Marathon pada 2018 saya ambil full marathon. Pada tu memang pada hari yang lari tu memang saya buat persiapan saya yang cukup apa yang saya lari, walaupun mileage saya weekly baru 20 lebih. Tak sampai 30, tak ada LSD. Biasa saya lari lebih kurang 3 ke 5 km setiap hari dan weekly average dalam 23 ke 25. Dengan itu saya pun ambil race kit full marathon, Kuching Marathon. Saya pun berlari pada 2018 dan akhirnya betul saya tak dapat habiskan full marathon tu dengan masa yang ditetapkan, iaitu cut off time masa tu 7 jam. Tetapi saya dapat habiskan mileage sejauh 42.198 pada event tu dengan masa 7 jam 40 minit. Saya berjaya, tetapi berjaya memang kaki saya out dekat seminggu jugalah. Dan saya feedback balik diri saya balik, kalau saya nak buat larian ni saya kena respect distance. Dan saya reset balik, saya minda dan saya daftar balik full marathon Kuching pada tahun 2019 dan pada hari tu sejak habisnya Kuching marathon tu saya set minda saya akan tebus balik full marathon saya pada 2019. Dan pada masa tu saya set up Kuching marathon acara full marathon dan saya kata dengan diri saya buat persiapan lebih awal, maknanya daripada bulan 1 ataupun bulan 3 rupa training. Dan
Terima kasih juga kepada Brother Sazwan. Raja Sazwan akan banyak bantu saya bagaimana tips training semua. Dan juga beberapa kawan dalam team motorbike MB Scott yang saya foundedkan pada lepas event VR 1963 tu. MB Scott sekarang pun saya pun dah tak aktif dengan MB Scott. Mungkin saya salah satu sebabnya saya berjauhan sangat lah. Saya di Kuching, Sarawak, mostly yang aktif MB Scott di Lembah Kelang. So saya take diri pas kepada yang lebih arif. So okay, back pada saya cerita journey saya pada 2019. Bring them to on camera macam mana lah? Oh, macam mana boleh eh? Oh. Sis, can ni? Okay, can. Sabar. Cikgu, come here. Okay. Di sinilah saya pada 2019 saya betul-betul set minda saya untuk habiskan nak tebus full marathon saya, dan saya target sub 7 jam. At least 6 jam 59 ataupun 6 jam 55. Itu saya target. Target saya nak dapatkan finishing medal sub 7. So saya rangka saya training. Dari dulu saya tiap hari sengaja daripada bulan 11 12 saya stop sebab hujan musim tengah. Saya stop bulan 1 saya start. Tiap hari saya akan lari lebih kurang setengah jam. Set saya setengah jam tiap hari kecuali Jumaat, Sabtu, Ahad. Tiap hari saya bakal set tiap hari saya akan buat 6 jam, setengah jam. Lepas tu saya biasakan dia berlari. Dan pada yang sama juga pada 2018 dan 2016 saya cuba cut. Saya tak makan gula dah. Saya cut gula saya. Dan 2019 saya try diet. Dan thanks juga pada Coach Tuti share saya macam mana nak buat diet plan saya. So pun saya sama pada 2019 saya cut saya punya diet. Dulu saya suka makan banyak. Saya halfkan saya portion dan juga larian saya. So tiap-tiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis saya akan berlari sekurang-kurangnya setengah jam ataupun 1 jam. Saya akan lari 1 jam. At least saya target 3 km ke 5 km tiap hari. Itu saya target. Dan weekend kalau saya dapat keluar berlari, saya akan cuba berlari target dalam 5 ke 6 atau 7 km pada weekend saya cuba. Dan saya buatlah macam tu tiap-tiap hari selama setahun. Dan juga pada Tergatan, saya daftar juga Kuching Ultra dan saya sign up full 50 km. Saya kata jarak full marathon dengan half marathon 8 je. Okay. Saya pun daftar. Saya pun buat training dan saya pun banyak cerita dan drama dekat Kuching Ultra. Tak apa, kita tinggalkan, saya baik pada saya training. Dan saya tiap-tiap hari saya akan buat macam tu. Dan saya buat intermittent fasting. Intermittent fasting pun daripada pagi saya akan lepas hantar wife semua anak-anak pergi, saya hanya minum air putih ataupun kopi panas. Breakfast, katakan breakfast saya akan ambil breakfast roti toast. Itu saja. Lepas tu saya akan berlari lebih kurang setengah jam. Saya akan start pada pukul 8 pagi atau 8 pagi dan saya akan habis pukul 9. Itulah rutin saya tiap-tiap hari daripada bulan 1 sampailah last event saya pada bulan tahun tu, tak silap saya Unimas Ultra. Itulah saya train tiap-tiap hari. Dan saya set pada minda saya 2019 saya nak habiskan, saya set minda saya nak habiskan, saya boleh buat as a finisher full marathon. Itu saya target. Kalau saya dapat lebih pada tu, is a bonus pada saya. Saya pun buat proper training dan saya sign up lah pelbagai event VR, iaitu VR Virtual Race atau Virtual Run
yang percuma daripada 42 X42 run. Dan juga saya ada join running challenge. Running challenge tu saya cabar diri saya ambil 1,000 km untuk 1 tahun. So saya kira lepas saya divided by 12, 1,000 bagi 12, lepas 12 bagi kepada 20 hari ataupun 22 hari, satu hari saya kena lari lebih kurang 4 km. So saya nak dapatkan achievement saya untuk lari untuk running untuk saya guna maksud saya gunakan event virtual run, iaitu 42 1,000 km tu. Ada pun. Ni dia. Ni adalah event Chal, kawan Chal. Ini ialah event saya yang 1,000 km setahun tu. Saya guna ini untuk persiapan saya untuk buat full marathon. Sebab saya fikir setiap hari saya kena lari minimum 4 km ke 5 km. Dan saya target masa ni, saya tak perlu habiskan dalam masa 12 bulan. Saya target dalam 10 bulan saya boleh habiskan. Dan Alhamdulillah saya dapat habiskan. Dan saya cuba lari training tiap bulan, tiap hari 5 km, 5 km. Dan hari Khamis biasanya saya akan cuba lari 7 km ke 10 km. Dan saya masa tu saya hanya dapat dalam 2 jam. Tak apa, saya keep slow, jangan paksa diri, saya keep running. Dan satu lagi, apabila kita berlari ni tak perlu push diri kita, listen our body dan apa yang kita boleh buat. Maknanya jangan ikut orang, ikut diri kita, tetapi kita try push little bit. Kita bukan, saya tahu badan saya besar. Masa tu berat badan saya dekat 130 lebih kilo. Badan saya besar dan saya tak boleh berlari sangat. Kalau saya berlari boleh impact kesan sampingan kat belakang saya, lutut saya. So saya kata slow. Dan pada masa tu juga saya dapat tahu daripada itu, saya cuba lagi perlahan-lahan. Saya pernah buat 5 km saya habiskan lebih kurang 1 jam 20 minit. Saya rasa tak apa. Buat juga, cuba saya lari. Saya cuba. Biasanya saya akan buat training saya, pada mulanya saya set 0, iaitu saya buat tak perlu berlaju. Distance nombor 2. Laju nombor 3, distance nombor 2. Saya cuba buat sampai habis. Itu saya matlamat saya. Katakan saya set minda saya nak try buat 3 km. Saya akan cuba buat 3 km. Tapi pada mulanya saya akan buat 1 km. Biasakan badan saya dengan 1 km. Lepas tu saya buat 2 km. Lepas 2 km, 3 km. Dan saya cuba buat 5 km. Apabila saya buat 5 km, saya biasakan tiap-tiap hari. Saya daripada 1 km kepada 5 km saya ambil masa dekat 3 bulan jugalah. Lepas tu saya buat 3 tiap-tiap hari saya buat 5 km, 5 km. Apabila saya dah set 5 km dan saya cuba buat 7. 5 km kepada 7 km. Tiap-tiap mana seminggu. Hari sekali tu saya akan buat 7 km. Lepas tu cuba lagi. Itu minggu seterusnya saya akan tambah. Saya akan drop sekejap. Daripada 5 drop kepada 4. Bagi badan saya relax. Okay, dah sedap. Naikkan balik 5. Lepas ada seminggu sekali saya akan buat 7 km ataupun 8 km. Itu pada mula lah, pada first quarter 2019. Dan saya target buat juga macam tu. Dan saya buat base pada kenalan saya kata buat time trial. Maknanya time trial ni untuk benchmark kita punya point. So quarter 2 2019 saya cuba lagi untuk buat 5 km berapa laju saya boleh buat. Masa tu saya boleh buat 5 km lari dalam track indoor stadium. Track stadium 5 km dalam 42 minit. Memang agak slow lagi. So saya cuba improve lagi. Saya training dan berat badan saya masa tu saya tak timbang. Tapi badan saya macam rasa macam nak hampir kan.
Dan saya set up beberapa event, iaitu untuk benchmark untuk saya. Untuk kucing marathon, saya daftar dengan Cat City Marathon di 2019 juga. Masa ni saya ambil 42 km juga. So pada bulan 7, so saya ada masa 6 bulan lebih kurang, 6 bulan ke 4 bulan untuk training untuk full marathon dan 5 bulan untuk kucing marathon. So saya fokus juga training. Saya tetap kekalkan training momentum. Lepas bulan 3 bulan 4 tu saya dah try buat tiap-tiap hari 5 tambah lagi. Lepas tu bulan 5 saya buat 5 6 dan sekali buat 10. Lepas tu ada sekali pada masa sama juga saya buat 5 6 ada buat sekali buat 15 km. Saya cuba push diri saya buat distance yang lebih jauh. Dan pada bulan puasa saya pun keep running juga. Tapi saya buat more pada lari dalam stadium saja. Bulan Ramadan buat pagi lebih kurang pukul 7, lepas hantar wife ke office, saya lari ke dalam stadium tiap-tiap hari. Isnin hingga Khamis juga. Sabtu Ahad depend lah, kadang lari, kadang tak, kadang saya cycling saja. Jumaat memang saya rest day ataupun cheat day saya. Alhamdulillah, maaf, senawa pula. Untuk oksigen tak cukup. So saya berlari lah, saya enjoy berlari, keep berlari. Dan masa tu saya 2019 memang fokus untuk larian. So saya kata memang target nak dapat 42 finisher sub 7. So saya pun buatlah tiap-tiap hari. Dan pada bulan sebulan puasa, lepas tu saya join lagi satu VR, Move Reebok Run. Pun saya ada join dan saya habis berjaya. Lepas tu saya lari juga. Lepas tu pada bulan apa, saya keep running, bulan puasa running, saya lari. Tapi seronok kan sebenarnya. Ada kawan-kawan saya tanya dengan saya, kenapa dia penat lepas lari. Lepas tu saya tanya dia, you lari macam mana? Okay, last weekend saya lari terus 10 km. Terus lagi 6 km. Sebelum ni ada pernah tak lari long distance macam ni? Tak pernah, tapi dulu pernah. Okey, untuk tips pada saya, anda tak pernah berlari, walaupun anda pernah berlari selama 2-3 bulan yang lepas, tahun lepas 10 km, tapi masa yang jarak yang pendek ni anda tak pernah buat larian 10 km, tak perlu. Tak perlu, maksudnya tak dicadangkan, tak galakkan anda terus jump. Oh, minggu ni saya nak, weekend ni saya nak buat 10 km, tak perlu. Pada saya, biarkanlah kita bermula mileage yang pendek. Hari Isnin kita lari sikit 1 km, Selasa 1 km, tiap-tiap hari 1 km, dan Ahad kita tambah 3 km ataupun 4 km pun cukup pada saya pada permulaan. Tapi apabila badan kita dah selasi, dah sedap, boleh lari pada 10 km. Sebab apabila kita lari terus pada 10 km, esok paginya badan kita akan sakit. Kaki sakit, tulang badan belakang sakit, beha sakit, betis sakit. So benda tu apabila kita nak lari lagi, minda kita alamak, mesti sakit lagi lah. Macam mana? Apa masuk di bring different able to access? Oh, tak dapat. Ada yang tak dapat ke? Tengok dapat ke? Sebab saya pun tak berapa arif sangat main every live, saya cuba. Dapat semua tengok? Okey ke? Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya kot. InsyaAllah saya cuba jawab. Saya pun cadangkan macam tu juga. Saya ramai yang bertanya saya macam mana saya boleh berlari sampai 42 semua kan. Saya kata saya mula ada 1 km. Lepas tu saya biasakan badan saya dengan 1 km. Drop ke tu lah. Lepas tu saya katakan dia jangan paksa diri. Paksa diri sikit boleh, tapi jangan paksa terus jump untuk lari 10 km, 21 km. Listen badan anda.
Apabila badan anda dah biasa, dah selesa, barulah anda nak lari 10, 40, 50 tu. Itu pasal saya tanyakan kawan saya yang buat ultra semua, dia kata tiap-tiap hari dia orang training. Bukan macam saya training, kadang dia orang training weekly mileage sampai 100. Maknanya minimum 100 km weekly ataupun lebih sampai 200 km untuk weekly. So saya back pada saya training, dan saya training keep lagi. Tiap-tiap hari saya buat 5 km. Saya masih buat 5 km, tetapi saya cuba masa tu saya cepatkan. Last saya buat time trial untuk 5 km, saya dapat buat sub 33 minit untuk 5 km. Memang sampai sekarang tak dapat pecahkan lagi, dan saya target untuk buat 5 km sub 30. Dan saya training juga. Lepas tu saya dah buat 2 kali SLD, iaitu 21 km. Saya buat dalam kampus Unimas. Kampus Unimas paling memang pot saya training larian, mau baik dalam stadium ataupun dalam sekitar Tasik Unimas tu. Saya akan lari dari Tasik Unimas ke kampus lama. Kampus lama sini memang itu memang route saya lah. Dan ramai yang perasan saya berlari pagi-pagi. Saya akan start lari dalam pukul 8 pagi. Dan tu. Dan saya cuba lari, dan pada bulan 7, iaitu Cat City Marathon ataupun Momentum, saya suka dengan Momentum series ni yang dianjuk oleh CJC Kuching. Dia ada buat 3 siri. Dia buat 3 siri pada bulan 7, 4 dengan 2 tak silap saya. Ia adalah satu platform untuk semua runner dalam Kuching ataupun sekitar Kuching dan sewaktunya untuk persiapan untuk further up, untuk lari pada. Dan saya join Momentum 7.3 7.3 ke 6.3 lah untuk Cat City Marathon. Cat City Marathon saya buat benchmark untuk persiapan sebulan sebelum Kuching Marathon. Dan saya berjaya. Ini finisher medal saya, dan ni adalah first finisher medal saya as a full marathon di Cat City Marathon. Dan masa saya buat iaitu 7 jam 20 minit. Cut off time dia masa ni, cut off time untuk Cat City Marathon iaitu 8 jam. Dan saya terduduk lepas dekat finishing line, dan saya fikir bolehkah saya habis 42 km sub 7. Sebab masa Cat City Marathon ni saya buat 7 jam 20 minit. Dan saya ada masa lebih kurang 30 hari atau 1 bulan untuk persiapan akhir saya untuk Kuching Marathon, iaitu full marathon. Saya ambil think positif, dan saya pun kata dengan wife saya, dan terima kasih pada wife saya sentiasa bagi full galakan untuk saya. Dan saya pun keep training juga, dan saya keep training tiap-tiap hari juga. Bulan 7 sampai bulan 8 tu saya keep training. Tinggal saya tambahkan mileage saya lagi. Biasa saya buat 6, masa tu dah dapat 6. Saya tambah 7 dalam LSD. Dan tapi saya tak push, saya tak buat LSD, ada buat LSD sekali 18 km. Dan saya jaga betul-betul saya fitness pada masa tu, dan juga saya kesihatan, dengan juga saya tak nak injury. Sebab benchmark saya, KPI saya pada tahun tu ataupun KPI pada saya iaitu full marathon Kuching Marathon. Finisher full marathon di Kuching Marathon. Cat City adalah saya benchmark selama 6 bulan saya training, apa yang saya dapat. So saya dapat selama 6 bulan saya training, saya dapat 7 jam 20 minit. Dan kalau compare pada tahun 2018, iaitu di Kuching Marathon, saya buat first marathon, saya habiskan 42 km, full marathon juga dalam masa 7 jam 40 minit. So gap antara 2018 saya buat full marathon 7 jam 40 minit,
Dan Cat City Marathon pada bulan 7 2019 saya buat 7 jam 20 minit. So saya hanya save 20 minit. Dan bagaimana saya nak save lagi 20 minit untuk 1 bulan. Saya save hampir 1 tahun untuk 20 minit. Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya keep positif, saya keep training dan proper training. Dan saya tanya beberapa tips lagi yang kawan-kawan. Saya tanya kawan-kawan saya dengan saya install pelbagai apps running untuk analisis saya punya data. Kadang saya share dengan kawan-kawan saya, yang saya rasa dia ada join, ada tahu macam mana. So share dengan dia orang, tanya dia orang macam mana. Dia orang mostly semua kata just boleh buat, tinggal tambahkan, buat lagi sekali ke, adjust sini, adjust makanan. Dan saya keep positif. Saya lagi juga training sampailah the day of saya punya dream, iaitu bulan 8 itu Kuching Marathon saya ambil. Dan saya jumpa aunty madam yang last year masa tu dia jaga finishing line. Dia kata saya, sorry, you are disqualified, did not finish. Okay, lepas tu saya kata, dia jumpa saya masa make escape. Dia kata, all the best. Saya ingat you punya muka tahun lepas. Okay, saya try my best. Dan dia kata badan saya agak dah slim down sikit. Dan saya berlari pada Kuching Marathon tu. Alhamdulillah saya dapat maintain saya pace. Saya dapat follow pacer. Saya target masa pacer 6 jam, sub 6. Saya dapat, lepas tu drop kepada pacer sub 6 jam 30 minit. Saya follow pacer 6 jam 30 minit sampai kilometer ke, tak selesai kilometer 30 dekat BCCKU, naik jambatan tu saya follow. Masa tu hujan dengan petir sikit. Apa masuk bring them to camera, on camera lah. Add je lah. Add. Oh, Coach Danny Leo, I am. Coach Montai. Mac daripada Jepun, apa khabar? Saya berlari untuk tu. Saya berlari, saya dapat alhamdulillah. Dan saya target masa flat off tu saya follow pacer 6 jam, sub 6. Tapi kalau saya tak dapat ikut dunia pace, saya drop pertengahan. Betul last saya maintain pace larian sampai pacer 6 jam setengah, pacer 6.30 sampai kilometer 30 kat BCKK. Dan masa tu dah mulalah masa tu saya memang saya target berlari fast slow. Dan saya monitor saya pacer betul-betul. Maknanya setiap 1 jam saya akan monitor. 1 jam monitor. Katakan dekat water station saya ambil masa lebih sikit, saya akan cover up balik. Saya akan speed up untuk next water station. Atau antar water station saya akan cuba. Dan saya dapat berlari, boleh katakan 100% saya akan berlari laju, mix laju dengan slow sampai kilometer 30. Lepas tu saya agak slow sikit kat kilometer 30. Lepas tu mulalah kilometer 35 tu agak struggle sikit, kaki saya dah mula sakit-sakit. Tak apa Mac, masa jauh, masa beza, tak apa. Lepas tu saya lagi, lepas tu dah kilometer 35. Okay, so far dah saya lagi kilometer ke 35. So far saya punya track nice. Dan saya masa tu dalam minda saya boleh buat sub 30. Sebab masa tu pacer sub 30 tu masih dekat belakang saya. Saya try maintain. Lepas tu saya potong. Tapi sayang, apabila masuk ke 38, kaki saya dah mula struggle sikit. Saya slow down saya punya langkah ataupun pace. Itu saya slow sebab kaki saya memang tak dapat dah. Saya dah mix slow walk
fast walk, slow jogging, mix. Dan sampai dah 3 kilometer ke 39, sama juga saya cuba lari dan saya jumpa beberapa runner juga. Saya kata come on, saya try cari tu. Dan akhirnya saya berjaya habis Kuching Marathon 42 pada 2019. Dan masa yang tak sangka-sangka, saya ingat pada masa flag off ni saya target sub 7 ataupun 6 sebelum tirai tutup, ataupun 6 jam 59 minit. Itu yang saya target. Tapi alhamdulillah pada masa ni saya dapat tebus full marathon. Saya buat 6 jam 42 minit. Saya dapat save dekat hampir 1 jam juga ke lebih pada 30 minit. Sebab yang ni saya buat 7 jam 20 minit, 6 jam 40 minit. Memang happy, bersyukur sangat. Dan saya buat puasa nazar. Dan saya terima kasih kawan-kawan saya yang full support saya ataupun banyak bagi tips saya untuk jayakan. Memang serius. Okay. Dan masa yang sama juga saya sign up Standard Chartered KL Marathon. It's a very benchmark ataupun setiap runner impikan lari di Kuching KL Marathon ataupun full marathon lah. Dan saya berdaftar dan saya dapat belt out masa tu. Dan saya ada satu lagi cabaran minda untuk lari di full marathon di KL. Saya keep training juga. Habis Kuching Marathon bulan 8, Cat City bulan 7, bulan 8, dan satu lagi itu KL Marathon. Be honest, saya daftar KL Marathon half marathon sebab saya kata ramai survey Bukit Tungku tu memang mencabar kepada semua runner. Memang Bukit Tungku dengan highway Dut semua kan, Dut highway memang mencabar. Dan saya minda, saya kata bulan tu memang tak nak tak ada plan nak buat full marathon Standard Chartered ataupun KL Marathon. Saya nak buat half sebab kata lepas Kuching Marathon is my KPI, benchmark saya untuk tahun 2019. Dan saya kata okey lah, saya pergi. Dan tak sangka-sangka 2 hari sebelum race kit collection, saya gatal. Saya ambil free slot daripada seorang kenalan daripada grup WhatsApp group. Dia tak dapat lari dan saya tukar kepada full marathon. Dan saya pun saya tengok, saya tanya dengan Sazwan, masa sama juga. Dia kata boleh buat ni bang, tinggal abang kena jaga keep training dan maintain persiapan semualah. So saya kata okay, on. Saya pun on, saya daftar ambil. Dan tapi masa sama juga half marathon saya dekat Standard Chartered, masa saya last minute saya injured ke apa kan, saya akan ambil half marathon je lah. Janji saya dapat rasa feel lagi di KL. So saya pun pergilah. Saya buat selama sebulan, bulan 8. Saya catat bulan apa? Bulan 9 lah. Tak ingat lah, gap, tak salah saya gap 1 bulan lah antara KL dengan Kuching. Dan pada Kuching KL Marathon, Standard Chartered, saya berlari dan saya ambil full marathon. Ada tu memang, bayangkan dah, dekat berapa belasan ribu orang berlari dekat full marathon. Saya penalty 4 ke box saya, box tu lebih kurang 15 minit jalan babe. Dan thanks juga ada ipar saya Pacat, Kan, Faizal, teman saya juga, dan thanks tumpang rumah. Saya lari dengan dia, tapi dia laju, saya slow. Dan akhirnya jumpa juga dia sekejap. Lepas tu lepas habis saya tak jumpa. Terus balik ke Kuching.
Dan saya berlari memang drama memang seronok. Drama ada pelbagai drama dan pelbagai ragat runner sebab KL Marathon is very big dan all event dekat Malaysia. Orang kata hari raya untuk runner. Saya pun berlari dan akhirnya impian saya dapat juga 42 km standard chartered dengan masa 6 jam 50 minit. So alhamdulillah saya dapat buat sub 7 jam lagi. So pada 2019 saya as a finisher 3 full marathon dengan jarak dengan masa 97 98 99 jarak 99. Dan apa yang saya buat training dengan apa yang saya buat ni, saya rasa saya thankful dan juga thankful juga kepada Coach Edan. Saya ada join dia punya workshop sekali. Workshop dekat saya ada thanks pada Coach Edan juga. Saya ada join dia punya workshop dekat Kuching. Dia punya training drill, training workshop dia dekat Kuching. Banyak tips yang saya dapat. Yang paling best is a planning training. So apa kita nak buat, apa yang target yang kita nak buat. Daripada tu kita boleh pecahkan kepada sub dan mana yang big event yang kita nak target. Dan mana yang sama kita masuk event yang kecil-kecil as a test ataupun trust adjust lepas result yang small untuk pick up untuk big event. Baikikan untuk event yang besar. So apa yang saya gunakan sekarang ni memang sama. Saya cuba guna yang sama, guna method yang sama. Dan tahun ni 2020 saya buat sama juga. Saya ada buat join standard chartered. Saya dapat breakout lagi. Lepas tu saya ada Cat City Marathon. Saya buat 42 juga. Kuching Marathon saya tak sempat sebab tiba nak daftar, COVID-19 melanda. Dan mostly event untuk 2020 ni banyak postpone. Masa yang sama juga saya event tahun ni saya ambil Powerman Classic 10 60 10 postpone ke November. Momentum Series satu saya lari dengan 15 km selepas habis, yang 30 batal, 42 pada bulan 7 ni tak pasti lagi. Samahan Duathlon postpone. So itulah. Back pada apa yang saya ingin share. Satu lagi, kalau anda, yang ni pun best banget. Saya jumpa dengan penulis Razwan Bakar, pelari daripada 7 ke 42 km. Saya baca dia punya journey lebih kurang saya, tapi saya tak ada bukukan lah. Saya ini ada my first time buat cerita saya, pengalaman bagaimana saya buat daripada 1 km kepada 42 50. Nanti saya akan share saya punya cerita. Ni adalah 2 Ultra, Kuching Ultra 50 km dan Unimas Ultra 12 jam minimum 50 km. Okay, yang sini memang best. Buku dia ada share tips dan pengalaman dia, bagaimana nak berlari. Dia share dia punya pengalaman. Macam saya juga, this is nice book. Sebab book bahasa Melayu, buku yang ni bahasa Melayu memang tak ada. Yang ni memang ada. Ni 100% bahasa Melayu. Nice untuk baca as a rujukan. Untuk informasi pun nice. Ada gambar. Harga buku ni tak silap saya RM30. Nanti saya akan tanya dengan penulis dia kat mana nak dapat buku ni. Apa nak cerita lagi? Okey. Kecederaan memang standard. Saya pernah alami, saya curve sakit, tulang belakang saya sakit. Dan sebenarnya saya ada small slip disc. 2016 ke 2017 saya ada small slip disc. Bukan slip disc lah. Ada sakit belakang. So saya try lose weight saya. 2019 memang saya totally
Saya kira daripada 1 Januari sampai 31 Disember saya total lari dekat 1,500 km kot. Dan Alhamdulillah pada raya ataupun raya 2019 tu saya dapat buang buat badan saya lebih kurang 32 km, 35 ke hampir 35 km lah. 35 hampir pula. Lebih ataupun 35 kilo. Badan saya daripada 4 nak jadi kacau. Aisyah nak kita kena donor. Baju saya daripada baju Melayu saya kena pakai 5 meter. Sekarang tak perlu, saya boleh pakai baju yang size XL. Tapi betul lah, saya be honest lah. Saya training setiap hari saya buat 5 slow dulu, jangan push diri. Kalau anda boleh buat. Ramai saya tengok kawan-kawan saya yang tak running tiba-tiba running kan. Dia running dan dia orang boleh buat. Ramai. Ada Udin, dekat Udin tak silap saya di Kota Tinggi. Saya kenal daripada MB Squad. Pun badan dia agak besar. Dia pun dapat lari. Nak habis juga finisher dia. Lepas tu Brother Bob pun dapat juga. So ramai lah saya kenal. Dan saya lihat kalau pernah kenal Brother Zul Big Guy, Zul Yazid kan. Badan besar, saya pernah jumpa face to face masa Southern Duathlon 2019 dan 18. Saya jumpa dia. Saya memang respect dia. Badan agak besar dan dia boleh habis. Dan saya tengah abang macam mana buat? Kita buat. Orang lain tak nak buat, kita buat. Dia tak nak buat, kita boleh buat. Dan dia pun memang hebat orang dia. Dia pun buat Ironman last year. Dan saya pun keep training. Bulan puasa ni, tahun ni agak slow sikit. Tapi saya akan buat slow seminggu sekali ataupun 2 minggu. Dalam 3 kali seminggu. Saya akan keep training ke. Dan last week kan, saya masuk Ironman VR race 5. IM VR 5. Saya buat 5 km rally, 90 berbasikal dan 21 berlari yelik dalam indoor. Pun saya dapat habiskan. Saya total buat dalam 7 jam. Saya cadangkan ataupun ramai saya kata dengan kawan-kawan saya yang ingin buat berlari ni, jangan terus jump ke 5 km, 10 km, 20 km. Jangan. Sebab saya pernah buat, memang sakit dan boleh menyebabkan cederaan. Biarlah kita bermula slow. Training tu biarlah daripada 0 km, 200 meter depan rumah, tiang ke tiang, buatlah setengah jam. Dah selesa, tambah lagi daripada setengah jam, tambah. Dah lah buat daripada 3 km, buat 5 km. Lepas 5 km, try buat 6 km, try buat 10 km. Dah selesai dengan 10 km, try 15. Dan apabila kita training ni, saya sekali masuklah event. Betul, event. Bukan saya galak masuk event sebab event is our benchmark. Dan tak guna kita training setiap hari tapi kita tak ada benchmark atau ada marking point ataupun target. So kita try buat. Macam saya tahun 2019 saya benchmark saya nak habis finisher full marathon sub 7, bawah 7 jam, iaitu 6 jam 55 minit ke 7 jam. Tapi alhamdulillah saya dapat buat 6 jam 40 minit. Dan pada Standard Chartered saya pecah saya punya half marathon. Saya dapat buat best jam dan juga kat Kuching Marathon saya dapat buat 3 jam 3 minit ke 3 jam 6 minit. So half marathon saya. Dan saya 5 km saya buat PB saya terbaik, iaitu 32 minit. Untuk 10 km saya PB 1 jam 10 minit. So benda-benda tu as a reference saya. PB is a second. Yang penting kita enjoy, kita buat apa kita minat. Dan insyaAllah the return is best. Ni macam brother adik Isbu Adi. Saya pun dengar dia pun dah sign up Kuching Marathon 10 km tak salah saya. Badan dia pun nampak dah kurus. Dia pun dah keep training setiap hari 5 km, 3 km dalam indoor. Tak apa. Keep enjoy lari.
Dan satu lagi saya buat satu lagi jangan keep training juga. Kadang-kadang kita buat cross training. Cross training mungkin boleh buat senaman upper body, push up, then berbasikal, swimming. Itu pun cross training pun bagus juga sebenarnya. Tak semestinya. Ramai yang buat cross training sebenarnya untuk kuatkan badan. Dan tak perlu training ni kita push untuk kejar masa. Okay, kadang-kadang nak push masa. Kita just push masa, tapi kita push untuk berapa sekali, macam buat time trial. Maknanya dalam setiap sebulan sekali, 3 bulan sekali kita buat time trial. Mungkin 5 km berapa kita buat, berapa minit. Okay. Ada masa yang betul-betul event tu kita full blast atau full gas. Yang tu yang best sebab ada official masa, time official, ada sijil, ada apa. So kat situ yang very best lah. Dan saya lebih suka galakkan kalau ada pakai jam yang boleh check. Dan satu saya suka check heart rate. Heart rate akan kita tahu jantung kita. Dan jika boleh check lah sebelum nak buat aktiviti, pastikan akan tahap kesihatan anda baik. Kalau anda agak obesity ke, badan besar macam saya dulu, tanya doktor boleh ke tak boleh. Kalau boleh macam mana, kalau tak boleh macam mana. Sebab kesihatan, kita tak tahu apa berlaku dalam badan kita, terutama jantung. Dan buat slow, jangan paksa diri. Enjoy. Lagi apa ya? Live. Tu je. Dan air saya dapat ni juga, habiskan. Okay. Boleh buat insya-Allah. Anda percaya diri anda. Kalau anda boleh buat proper training, cara yang elok, proper yang training kat luar tu macam-macam ada. Anda ambil, anda download dan anda ubah ikut kesesuaian diri. Sebab ada certain memang tak banyak. Kadang saya pun tak dapat ikut program training yang dibagi. Saya tak dapat. Sebab dua training memang agak intensif. Saya tak dapat. Saya ubah sesuai ikut saya. Dan semalam saya ada terima satu lagi finisher 1000 km. Ni alhamdulillah dapat. Saya pecah PB saya last year. Yang ni mana dia? Saya buat 10 ke 9 bulan. Ini saya buat 8 rasa saya. Okay, sama-sama itu saya buka. Apa lagi? Pemakanan penting. Lepas tu recovery time amat penting. Rehat memang penting. Macam sekarang ni masa rehat saya dah out, dah hancur ke laut, tak proper lah. Masa dulu 2019 masa rehat saya, waktu saya tak keluar malam, saya tak pergi mamak sangat, tak keluar lepak mamak ataupun minum waktu malam kat luar. Saya disiplinkan diri saya pukul 10 malam tidur untuk dapatkan full rest untuk esok pagi sebab saya nak training. Ini adalah saya second tak tahulah 1000 km 6 major. Saya complete pada awal bulan 4 yang lepas. Event ni start bulan 8 dan saya siapkan bulan 4, hujung bulan 3 tu dah siap saya submit. Total bulan 4. Dan ini finisher TCT dia. Yang 1000 tahun lepas warna biru. Dan tahun ni saya ambil bendera Filipin. Tahun lepas saya ambil bendera Malaysia. Ini saya ambil bendera Filipin. Sebab saya half Filipino. Cut off time event ni bulan 8, bulan 7. So saya ada lebih kurang 6 bulan kan. Tu je. Enjoy. Saya pun tak tahu apa-apa. Rasa itu je. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya.
Nanti insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okay. Dah 1 jam dah. Nanti berlalut lah. Okay. Take care semua. Selamat berpuasa. Selamat bersongkir. InsyaAllah kita boleh menang. Stay at home. Keep enjoy apa yang kita buat. Tak kisah. Keep healthy. Dan be safe. Bye. Assalamualaikum.